Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, apa khabar saudara? Alhamdulillah. Ya, sebelum itu, alhamdulillah kita pada pagi ini akan bersama dengan Al-Fadil Ustadz Iqbal Zain Al-Jauhari Hafizahullah, yang akan membentangkan tajuk yang sangat relevan dan sangat penting, terutamanya kepada kita, belia. Alhamdulillah pagi ini jemputan ataupun pembentang kita sangat tidak asing untuk membentangkan tajuk ini. Bahkan beliau sendiri merupakan berguru dengan ramai para ulama, ilmuwan dan sebagainya, dan dari segi formalnya Al-Fadil Ustadz Iqbal baru saja selesai master dalam kesis yang berguru dengan para ilmuwan di sana, yang saya sendiri pun sangat terkesan dengan banyak pemikiran-pemikiran terutama daripada maha guru ataupun ilmuwan-ilmuwan daripada kesis yang merupakan murid profesor atas. Dan alhamdulillah pada pagi ini Iqbal akan akhlak. Saya terkesan banyak analisa mendalam dari pemikir ulung macam pada ini, yaitu Syed Muhammad Al-Atas katakan salah umat Islam pada hari ini adalah Jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya mempersilakan Maulana Ustaz Iqbal Hafizahullah untuk meneruskan sesi ini dengan segala hormatnya. Saya persilakan, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Subhanaka ila kana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li wa yassir li wahlul 'uqdatam min darihim fa'na bima tanawa ladhina Allahumma fa'din wa alimna ta'wil Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wasi'a na'udzubika min ilmin min qalbi la yakhsha Allahumma aftah alaina futuhin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin al-muttaqin arhamar rahimin wa yarqulu ilmik wasta'mil abdanana fi ta'atik Allahumma aftah alaina fathan qarib fi aqliyah bijahi sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, pencipta tujuh langit dan tujuh petala bumi, dan segala yang ada di antara. Salam Nabi junjungan besar kita, kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dari Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmatan lil alamin, sebagai penyempurna kepada akhlak juga adab yang mulia, dan selawat atas ahli keluarganya dan sekalian para sahabatnya, dan ke atas mereka mengikuti mereka yang dulu dengan cara yang hingga hari kiamat. Alhamdulillah. Tuan Akbadi, boleh saya berbicara dengan Tuan Akbadi? Ya, saya Ustaz. Jelas tak suara saya, video? Jelas. Ya. Okey. Kita Apa Ustaz? Kita ada sesi soal jawab. Ada, insyaallah. Ya, tadi kan minit saya. Mungkin 9 dan seterusnya enggak soal. Baik, ya. Yang berusaha Tuan Moderator, Tuan Ahmadi Hamsi Hafizah, kepada seluruh pimpinan dan seluruh daripada pelajar-pelajar yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sidang penonton, para jemaah muslimin muslim, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Alhamdulillah, tajuk perbicaraan kita pada pagi ini adalah
belia dan akhlak. Saya agak terperanjat bila Tuan Akmi tadi bahawa kemungkinan daripada sudut acuan daripada Profesor Nakib Al-Atas, yang sebenarnya memang itu yang saya saya rencanakan, dan subhanallah. Dan Tuan Akmadi sudah dapat baca lebih awal. Ia akan kait dan pemikiran bagaimana akhlak dan manusia itu ia berkait dengan pemikiran, apakah yang menjadi acuan dan juga kerangka dalam pemikiran, apakah pemikiran yang kita dakap. Kadang-kadang kita baca artikel, kadang kita baca sesuatu yang datang daripada barat, kadang-kadang dengan tidak sengaja, dengan tidak sedar ataupun di bawah minda sedar, seseorang itu mendakap pemikiran tersebut. Jika dia tidak ada asas di dalam agama, jika dia tidak ada prinsip yang jelas di Islam, maka dia lebih terdekat untuk pemikiran yang songsang yang datang daripada peradaban barat. Ya, ianya memainkan peran beberapa peran dan juga ideologi ini. Dia akan memberi efek kepada adab dan juga akhlak kita. Ya, sebelum saya ingin pergi lebih details dan tepi inci dengan bagaimana peran pemikiran itu boleh memberikan impak dan juga kesan kepada adab kita, akhlak kita, dan bagaimana kita we carry on ourselves, macam mana kita behave. Itu semua ia berkait dengan apa yang menjadi acuan pemikiran kita. Ya. Dan subhanallah, Profesor Dr. Syed Muhammad Nakib Al-Atas melihat banyak kepincangan akhlak yang berlaku. Hari ini kita lihat berlakunya downtrodenness, suatu bentuk kemerosotan akhlak. Makin tahun makin merosot akhlak, terutamanya para belia. Tapi juga bila kemerosotan akhlak sebenarnya ia bukan sahaja tertimpa kepada belia, tetapi pada setiap lapisan masyarakat. Tetapi yang lebih terserlah kemerosotan itu ya daripada kalangan belia, daripada kalangan muda-mudi, kerana masing-masing darah sedang panas, ya, darah sedang bergelora, orang kata. Jadi mereka bertindak mengikut apa yang menjadi acuan pemikiran. Baik, sebelum saya ingin pergi jauh menyentuh mengenai hal tersebut, pertamanya saya ingin meletakkan dasar kepada perbincangan kita, iaitu akhlak. Ya. Apabila kita sebut akhlak, akhlak adalah daripada perkataan al-khalqu. Al-khalqu maksudnya penciptaan, ciptaan. Ya. Kalau kita kata khalaqallahu samawati wal ardh, mencipta langit dan bumi. Jadi al-khalqu maksudnya penciptaan. Maka daripada perkataan al-khalqu keluar perkataan al-akhlaq dan juga al-khuluq yang bermaksud akhlak. Yang bermaksud akhlak. Dalam bahasa Melayu pun kita ambil bahasa Arab tu. Tapi dalam bahasa Arab ada dua perkataan yang kedua-duanya melambangkan makna akhlak. Yang kedua-duanya itu diambil daripada perkataan kata dasar tadi, root word al-khalqu. Ya. Jadi dua perkataan tadi adalah al-khuluq, seperti mana di dalam Al-Quran Allah SWT mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau wahai kekasihku Muhammad berada di atas khuluqin azim, di atas akhlak yang agung. Dan lagi satu perkataan akhlak juga membawa makna yang sama dengan al-khuluq. Walhasil, apakah keterkaitan penciptaan dengan akhlak sehingga akhlak ini diambil daripada root wordnya, kata dasarnya penciptaan. Ya. Jadi ulama menjelaskan bahawa sebenarnya fitrah sebenar manusia, semula jadinya, kecenderungan semula jadinya adalah memiliki akhlak yang mulia. Ya. Sebenarnya setiap kita lahir daripada rahim ibu kita dengan fitrah tersebut.
fitrah untuk menjadi seorang yang berakhlak dengan akhlak yang sangat mulia. Dan akhlak tersebut telah pun menjadi built-in dalam diri kita. Setiap akhlak yang mulia, setiap akhlak yang mulia, segalanya telah tersedia dalam diri kita. Dia bukan sesuatu yang berada di luar untuk kita nak pindahkan, transfer pada diri kita. Bila nama akhlak, dia dah memang built-in bersama dengan penciptaan kita. Di situ keterkaitan antara akhlak dengan al-khalqu. Dia berkait rapat antara satu sama lain. Kerana kita memang lahir dalam keadaan mempunyai capacity, mempunyai capability, mempunyai akhlak untuk kita bersabar dan mudah memaafkan. Akhlak itu sebenarnya dah ada dalam diri kita. Cuma tinggal lagi kehidupan kita di dunia ini adalah ujian, suatu bentuk ujian sejauh mana kita menyerlahkan akhlak tersebut yang pun memang terpendam, yang sudah pun memang terikat kejadian fitrah semula jadi diri kita. Sejauh mana dalam English kita panggil how far you could unleash the good manners within yourself. The perkataan is unleashing. And how far you are able to unleash the good akhlak, the good characteristic, the good manners, the good ethics, that it is built-in within yourself. Itu dalam English. Dia dipanggil unleash. Dia bukan sesuatu yang kita transmit, sesuatu yang kita transfer daripada luar masuk dalam diri kita. Sesuatu yang dia bukan berasal daripada diri kita lalu benda tu kita nak pakai pada diri kita. Tidak. Benda tu dah memang built-in di dalam. Ini semua dia dah blended. Dia blended dengan penciptaan kita. Ya. Tinggal lagi ujian kita di dunia ini. Ujian kita di dunia, sejauh mana kita dapat selah, sejauh mana kita selahkan akhlak yang mulia, seluruh adab yang tinggi, adab yang hebat, adab yang adab juga akhlak, duanya berkait dan built-in, dan ianya dapat, walaupun kita mempunyai kecenderungan fitrah yang sedemikian rupa, semula jadi untuk mempunyai kecenderungan hati kepada Tuhan, kita semula jadi untuk berakhlak mulia, tetapi akan sekeliling kita, bawah sana bagaimana persekitaran kita hidup, ataupun sentuhan didikan daripada ibu bapa, ataupun daripada circle mana kita bercampur, itu semua boleh menjelaskan fitrah yang suci murni, yang sepatutnya kalau tak diganggu itu, kita dapat akhlak yang mulia yang dapat dilahkan. Cuma untuk mencapai akhlak yang lebih tinggi daripada yang biasa, perlukan didikan. Kita perlu tarbiyah. Mekanisme yang Allah Ta'ala letakkan, para sahabat orang Arab jahil, mereka sudah pun ada nature yang kuat kepada Tuhan. Mereka ada nature yang kuat kepada akhlak yang mulia. Kalau kita baca dalam sirah, kita akan tahu orang Arab jahiliah ni pantang kalau berbohong. Bagi mereka ni aib yang besar kalau berbohong, kalau cakap dusta, cakap tipu. Ini suatu yang aib. Mereka, walaupun mereka Arab jahiliah, tapi mereka tidak akan menjatuhkan air muka mereka. Mereka tak sanggup untuk cala dignity, maruah mereka dengan mengeluarkan kata-kata yang bohong, walaupun mereka bercakap tertutup mereka. Kita tahu kisah bagaimana Abu Sufyan sebelum masuk ke negara raja dan dia dengan sebenar-benar, walaupun dia, jadi kawan-kawan orang tanya, kamu bercakap depan Raja Rom, dia tanya Muhammad, dia kata aku bohong, tapi itu bukan isi. Sahabat ni, apabila mereka terus oleh Rasulullah SAW dan meningkat akhlak yang dah tersedia tu, ditingkatkan.
Untuk kelahkan, kita perlu mendidikan adab. Kita berdasarkan orang yang beradab. Kita perlu kita bersama dan kita berkawan orang yang punya akhlak yang mulia. Lagi guru-guru yang dapat mendidik adab kita. Guru yang bukan sekadar mengajar. Mengajar is teaching. Tapi yang dapat mendidik, yang betul-betul dapat mendidik adab dan juga akhlak kita, kita pergi educate. And there is a big difference between to teach and to educate. Guru dia, we are not need a team, also education. Yang kita, yang membentuk kita, yang memcuan juga akhlak kita. Ya. Maka kita cari guru yang boleh mendidik adab kita. Tanpa kita berdamping yang beradab, kita tak dapat, kita nak menipu adab. Ya. Baik, bila kita perlu, ulama mengatakan antara untuk kita beradab mulia ini, kita perlu pilih circle kita, kawan-kawan, kita perlu pilih kawan, dan perlu pilih guru yang dapat mendidik adab. Di samping kita membaca buku-buku berkaitan dengan akhlak. Dan pertama sekali, akhlak yang ini kita sebagai belia, sebagai orang muda, kita sentiasa nak tendensi untuk mencari idola kita, sentiasa craving, sentiasa berbuat-buat. Apa kata kita Rasulullah SAW sebagai ikutan contoh kita yang terbaik, role model kita yang terbaik. Dan kita mula baca, kerana ulama mengatakan kisah-kisah Nabi, orang soleh, membaca bagaimana akhlak mereka. Ulama mengatakan ianya adalah balitera untuk jiwa kamu, jiwa untuk dengan akhlak kita. Ya, kita belajar itu. Dan samping kita juga belajar untuk guru yang dapat mendidik adab kita. Bukan sekadar guru yang mengajar info, bukan sekadar guru yang mengajar maklumat. Itu pun kita kena hormat. Tapi dalam masa yang sama, kita juga menyedari bahawa kita juga berhajat kepada guru yang boleh memberikan didikan. Sebab tu makna education adalah suatu makna yang tinggi. Dia bukan sekadar teaching ni adalah cabangan sahaja daripada education. Education adalah sesuatu yang menjadi teras di dalam matlamat pendidikan. Kalau bahasa Arab, education ni dipanggil sebagai ta'dib. At-ta'dib. At-ta'dib ni iaitu proses untuk memperadabkan. Sebab tu dalam agama kita yang dipanggil sebagai pembangunan, ya, dia panggil sebagai progression. Dia bukan terletak kepada sesuatu yang zahir pada bangunan tinggi dan sebagainya, gah, tersergam. Dalam Islam, perkara itu boleh terjadi ataupun tak terjadi di bangunan. Tapi itu pembangunan yang sebenar dalam Islam tidak terletak kepada berapa tingkat bangunan yang manusia boleh bina. Tapi maksud progression, maksud development, maksud changing, perubahan yang sebenar dalam Islam adalah apabila ia berlaku pada adab dan juga akhlak kita. Berubah akhlak kita. Ya. Segala pembangunan, segala maksud, bahkan maksud moden, maksud teknologi, maksud pembangunan yang sebenar, development, bagi sebagai development, the real development adalah bagaimana kita dapat develop adab dan juga akhlak yang mulia dalam diri kita. Kerana itu tidak berguna kalau manusia hidup dalam teknologi dalam erti kata alat perkakas yang canggih, tetapi moral terus merudum dan jatuh. Akhlak makin lama makin runtuh. Maka pembangunan yang bersifat luaran itu sebenarnya tidak berguna jika dalaman manusia runtuh, pemikiran manusia runtuh, adab dan juga akhlak, moral dan juga etika runtuh. Bila runtuh ini sebenarnya tidak dipanggil peradaban. Sebab dalam Islam, bila kita sebut tamadun, kita juga sebut peradaban. Ya, peradaban. Ulama panggil ketamadunan sebagai peradaban yang dimanai
oleh makna perkataan civilization, civilized. Apa maksud kita civilized? Civil. Ya. Dan apa pula makna civil dalam menurut Islam? Apa maksud civilized? We get civilized. Apa maksudnya dalam Islam? Apa maknanya? Civilization, apa maksudnya dalam Islam? Itu semua berkait dengan tadi saya sebut development, progression, changing, pembangunan. Itu semua asas, prinsip asasinya adalah pada diri manusia itu sendiri, bukan pada luaran, bukan berapa hebat teknologi, berapa canggih telefon, laptop yang dicipta, berapa tinggi bangunan, tidak. Tapi sejauh mana diri manusia terbina, sejauh mana manners mereka terbina, sejauh mana etika mereka terbina, bagaimana adab dan juga akhlak mereka terbina. Maka demikian bagaimana para sahabat telah mendapat didikan akhlak itu daripada Rasulullah SAW. Ya, mereka melihat Rasulullah, maka mereka dapat selahkan adab dan juga akhlak yang terpendam selama ini dalam jiwa mereka. Kita berdamping dengan orang soleh, kita mendapat didikan daripada guru pendidik adab kita, dan kita masuk dalam circle orang yang beradab dan akhlak mulia, bukan bermakna adab mereka pindah pada kita, tak. Tapi dengan kita melihat, dengan kita menyaksikan bagaimana mereka bercakap dengan orang tua, bagaimana mereka menyikapi kepada perselisihan, bagaimana mereka jaga lidah mereka, bagaimana mereka jaga perkataan mereka. How do they mind their language? That we need to learn how to mind our language. Yes, we need to learn how to mind our language, how to guard our tongue, how to hold on our speech. Ini semua kita kena belajar. Jika tidak, kita akan bercakap ikut apa yang kita nak cakap. Sebab kita dah ada satu pemikiran daripada barat yang dipanggil sebagai freedom of speech. Ya. Baik. Jadi bercampur kita dengan orang-orang baik, circle yang baik, bukan bermakna dia pindah. Yang pindah itu adalah maksudnya motivasi, semangat. Tetapi akhlak itu dah memang dah ada pada diri kita. Saya sebutkan tadi daripada awal, dia dah memang sekali dengan kejadian penciptaan. Dia dah built in by default. Dia dah built in by default. Cuma bila kita tengok orang beradab, kita dapat selahkan. Kita tahu, orang ni sabar. Dia boleh sabar dengan kutukan orang. Dia boleh sabar dengan tomahan orang. So what happened? Diselahkan kita. Aku pun nak bersabar macam tu lah. Kenapa aku nak cepat melenting? Kenapa aku nak cepat panas baran? Kenapa aku nak kena cepat keluarkan perkataan-perkataan yang kesat, yang kasar, yang keras, yang vulgar? Kenapa? Jadi bila dia tengok orang lain boleh bersabar, maka dia selahkan kesabaran kita. Kita tengok orang lain boleh tabah dengan musibah, tak merungut-rungut, tak komplain-komplain, maka dia keluarkan kita ambil kekuatan di situ. Tapi binaan di dalam, nak selahkan, dipanggil unleash. Tapi untuk nak unleash itulah ujian kita. Dunia ni Allah jadikan mekanismnya begitu, mekanism ujian. Kadang-kadang kita nak selah, kita kena baca kitab, baca buku berkaitan dengan akhlak, adab, tengok macam mana para sahabat, macam mana Rasulullah menyikapi orang-orang yang menyakitinya, bagaimana Rasulullah SAW berinteraksi dan memberi respon kepada orang-orang yang mengganggu, yang memukul, yang tuduh, yang tuhmah, yang memberikan mudarat kepada Rasulullah SAW. Perkara itu akan unleash. Perkara itu unleash ni bahasa lain juga kita boleh kata asahnya. Dia asah apa yang dah ada dalam kita ni. Benda dah ada, pisau dah ada dah. Cuma tinggal nak asah je. Barulah benda tu akan terzahir. Barulah akhlak-akhlak tadi termanifestasi. Ya. Dan oleh kerana itulah Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya bahawa innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Hanya sahaja sesungguhnya aku diutuskan oleh Allah untuk melengkapkan akhlak yang mulia. Liutammima. Utammim daripada perkataan tatmim. Daripada perkataan tatmim. Tammama yutammimu tatmiman fahuwa mutammim. Itu dia punya
neraca bahasa Arab ni. Ya. Itmam ataupun tatmim dalam bahasa Arab maksudnya lengkapkan, maksudnya sesuatu yang sudah sedia ada kemudian Rasulullah lengkapkan. Baginda bersifat melengkapkan akhlak yang mulia. Sebab apa? Akhlak tu dah memang sedia ada dalam diri manusia. Tapi bila kita baca macam mana Rasulullah berinteraksi, dan saya akan bawa kisah-kisah Rasulullah, beberapa kisah yang saya sempat, masa amat pendek, kita akan lihat macam mana Rasulullah berinteraksi. Dan di situ, oh macam ni Rasulullah berinteraksi dengan orang yang menyakiti. Maka dia akan membina suatu bentuk motivasi dalaman kita. Saya pun nak mencontohi Rasulullah. Jadi kita semua kena simpan niat ini. Niat untuk mencontohi Rasulullah. Setiap adab dan juga akhlak yang ditunjukkan oleh Rasulullah itu bukan khusus untuk Nabi sahaja. Hari ini kita kena keluarkan daripada pemikiran kita bahawa adab yang mulia, akhlak yang hebat itu bukan khusus untuk Nabi SAW. Rasulullah tunjukkan, itu dipanggil uswatun hasanah. Uswatun hasanah ni, Rasulullah bertindak sebagai mirror. Baginda akan pancarkan cerminan akhlak supaya kita dapat saksikan, kita dapat baca, kita dapat tahu. Lalu dengan informasi tersebut, dia menguatkan dan meneguhkan jiwa kita untuk mencontohi Rasulullah SAW. Itu dimaksudkan dengan uswatun hasanah. Dia suatu contoh untuk dia nak selahkan apa yang dah kita ada. Sebab tu Rasul kata utamim. Rasul tak kata aku diutuskan untuk nak mencipta akhlak yang mulia. Rasul tak kata aku diutuskan untuk jadikan akhlak yang mulia. Tak. Liutamima. To complete the akhlak. The good akhlak. Makarimal akhlak. Sebab akhlak ni banyak. Akhlak ni banyak yang dia mempunyai lapisan dan termulia. Contohnya sabar. Sabar tu akhlak. Sabar. Tapi kalau reda, dia akhlak yang lebih mulia lagi. Akhlak ni dia terbahagi pada dua. Satu akhlak zahir, bagaimana kita berinteraksi dan respon kepada orang. Kemudian dia ada akhlak batin. Yang sebenarnya akhlak yang di luar itu dia terbina menerusi apa yang menjadi akhlak batin sebenarnya. Sabar, reda, tabah, pasrah, berserah, tawakal, yakin, sangka baik. Sangka baik kepada Allah, sangka baik kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita hidup pada suatu zaman yang terdedah dengan pemikiran-pemikiran daripada barat. Dan apabila kita tidak belajar tentang apakah permasalahan dan juga kepincangan, kecelaruan yang berada pada pemikiran tersebut, dengan mudah seorang itu walaupun dia Islam, dia mendakap dan dia pakaikan pada dirinya. Lalu ianya dapat efek kepada akhlak dan juga adab. Sebagai contoh, seorang yang baca tentang barat, mereka paparkan dalam penulisan mereka, artikel mereka, movie mereka, filem mereka, dalam banyak sisi berkenaan dengan freedom of speech. Freedom of speech, kebebasan bercakap. You ada lidah, you cakap. Itu baik, itu dia. Maksudnya apa nak cakap. Kamu, you have a tongue. So whatever you want to speak. Whatever you want to utter. Whatever you want to convey. It is your tongue. You have all the freedom in this world. Itu dia. Yang sebenarnya dalam Islam pun ada freedom of speech. Tetapi ianya diikat dengan makna-makna kebaikan supaya manusia tidak menjerumuskan diri dia kepada sesuatu kebinasaan. Hari ini berapa ramai disebabkan lidah dia merengkuk dalam penjara. Berapa ramai orang yang kerana lidah dia terbunuh kerana beberapa perkataan yang diucap. Berapa ramai orang dengan terucap lidah dia menyebabkan bisnes dia bankrupt dan sebagainya kerana tersalah cakap. Sebab tu lidah adalah matters. The words matters. Perkataan kita begitu mattersnya di sisi Allah SWT sampai Allah Subhanahu Wa Taala appoint dua malaikat. Tak kira lah apa namanya, rakib atau atid ataupun nama selain daripada itu, yang penting ada dua malaikat di kiri dan juga kanan kita.
kiri dan kanan kita dengan dua tugas yang berbeza. Satu tugas tulis semua perkataan yang baik yang keluar daripada kita dan segala perbuatan yang baik, segala pertuturan dan segala tindakan yang baik. Maka yang sebelah kiri menulis dan mencatat semua perkataan yang buruk, perbuatan yang buruk, tindakan yang buruk, pertuturan yang buruk. Ya. Sampai begitu sekali. Allah yang maha berkuasa. Allah kalau tanpa appoint any malaikat pun, Allah dah tahu apa yang kita cakap. Kan? Tapi Allah SWT nak tunjukkan kepada manusia. Manusia ini dimuliakan Allah SWT sampai Allah bagi dia 2 sekretari yang sentiasa catat. Sebab you are the VIP, you are the paragon of the creation. You are the paragon of this creation. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. There is no other best creation more than you. Tidak ada ciptaan yang lebih mulia daripada manusia. Insan, human being adalah the best creation of Allah SWT. The paragon of the creation of Allah Subhanahu wa ta'ala. Ciptaan yang terunggul. Ya. Sebab itu manusia ditreat oleh Allah SWT macam VVIP. Ada sekretari. Bayangkan orang-orang ternama semua. Ada orang catat. Mana-mana dia pergi wartawan nak catat apa dia cakap. Keluarkan artikel, apa dia cakap, apa dia punya pertuturan. Dan Allah appoint malaikat lebih hebat daripada itu lagi, tak tinggalkan sedikit pun. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Semuanya dicatat. Ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, Sayyidina, wahai Muaz, lidah ini, bagi dia keluarkan lidah begini. Tunjukkan kepada Sayyidina Muaz, nampak ni. Nah, bagi dia pegang lidah. Nak tunjukkan lidah ni nampak lembut, nampak tidak bertulang. Tapi wahai Muaz, berapa ramai orang yang terjerumus ke dalam api neraka disebabkan lidah yang nampak lembut, nampak tak bertulang ini. Wahal yakubun nas finnar. Berapa ramai manusia yang terjerumus, terhumban, dicampakkan ke dalam api neraka kerana angkara lidah. Nah. Jadi para belia, para muda-mudi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cabaran kita pada ketika ini, kita betulkan balik apakah maksud pemahaman kita terhadap freedom of speech. Adakah bermakna kita boleh bercakap tentang apa sahaja? Kita boleh berbicara tentang Tuhan apa sahaja? Kita boleh berbicara tentang Nabi Muhammad apa sahaja? Kita boleh berbicara terhadap apa sahaja tanpa ada sekatan, tanpa ada had, tanpa ada limit. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis, man kana yu'minu billahi khairan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia bercakap hanya yang baik sahaja. Dan jika dia tidak ada perkataan yang baik untuk diucapkan, maka hendaklah dia senyap sahaja. Nah, hari ini kita kena latih diri kita untuk praktis banyak senyap jika kita tak dapat jaga lidah kita daripada mengeluarkan kata-kata yang buruk. Dalam riwayat yang dia mengatakan, man somata naja, siapa yang praktis banyakkan diam, banyak bersenyap, maka dia akan lebih selamat. Dan kerana keselamatan kita, kesejahteraan kita juga terletak kepada lidah kita. Lidah ini, apa yang diucapkan semua akan disoal dan dihitung. Dan hari ini kita kena sedar hakikat ini, bahawa apa yang kita ucap ni yang mungkin dinamakan atas alasan freedom of speech, tapi di hari akhirat dia dah bukan freedom. Segalanya akan terbuka buku catatan amalan dan kita akan baca, kita akan lihat. Amat rugi kalau kita baca hari-hari yang dipenuhi dengan perkataan-perkataan yang buruk. Hari ini kita kena jaga lidah kita. Lidah adalah suatu anggota yang Allah Ta'ala muliakan untuk kita sebut nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, untuk kita baca Al-Quran, untuk kita bicara perkara-perkara yang tinggi, yang baik di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka bersihkan lidah itu daripada segala perkataan-perkataan yang buruk. Sucikan lidah kita. Sucikan lidah kita daripada perkataan-perkataan yang vulgar. Jadi bila kita sebut perkataan, ya, ia bukan sekadar ada huruf lafaz yang keluar daripada mulut kita. Walaupun itu pun disebut sebagai pertuturan dan juga perkataan. Tapi ianya juga bermaksud perkataan-perkataan yang
terzahir melalui bahasa isyarat kita, mimik muka kita, ataupun bahasa isyarat. Kita nak tunjukkan bahasa isyarat bagaimana dengan itu pun termasuk daripada pertuturan perkataan. Dan juga ulama mengatakan termasuk apa yang kamu tulis di atas kertas, juga apa yang kamu tulis di dalam apa sahaja platform. Hari ini kita berada dalam dunia media sosial, ya. Media sosial, kita ada FB, kita ada Instagram, kita ada Twitter. Maka dengan adanya platform-platform yang seperti ini, amat malang bagi orang yang mendapat pemikiran barat, iaitu freedom of speech. Lalu dia kata, aku boleh luahkan apa saja aku nak cakap. Ini ruangan aku, ini aku punya FB, ada ruangan untuk aku post komen kat situ. Sukati akulah. Maka jika dia mendapat pemikiran yang sedemikian itu, dan dia tidak menjaga, jadi ingat, tulisan ini bukan perkataan. Ketahuilah, apa sahaja yang dia tulis, apa sahaja yang dia post, apa sahaja yang dia share, bahkan apa sahaja yang dia forwardkan. Ada orang jenis suka copy paste forward. Subhanallah, dengarkan hadis sahih daripada Rasulullah SAW. Bagi dia bersabda, sudah cukup seseorang itu sebagai orang yang buruk apabila dia pas berita kepada semua berita yang dia dengar, ya. Dia forwardkan semua berita, semua khabar angin yang diterima, semua apa yang dia dengar, dia cerita kat orang. Sudah cukup orang ini adalah orang yang buruk. Sebab apa? Bila dia nak, kalau semua benda yang dia dengar, dia paskan, dia forward pada orang, bila dia nak buat tabayun, bila dia nak buat usul periksa, betul ke benda tu? Bila dia nak cek satu persatu, betul ke yang ni? Apakah realiti sebenar? Apa duduk perkara yang sebenar? Padahal kita banyak lagi masa yang berharga untuk kita habiskan untuk muhasabah diri kita, untuk kita betulkan diri kita, ya. Jadi saya seru pada diri saya, kepada sekalian anak-anak muda, sebelum kita copy paste apa-apa artikel untuk kita share, kita cek satu persatu daripada line ayat tersebut, setiap perenggan, ada tak perkataan-perkataan yang tidak sesuai untuk diucapkan sebagai seorang Muslim, ya. Hari ini kita kena jaga apa yang kita komen, apa yang kita balas dalam media sosial. Jangan sampai kita guna vulgar language. Jangan kita guna perkataan-perkataan yang sadistik. Kita jangan guna perkataan yang sarkastik. Kita jangan guna perkataan-perkataan yang vulnerable. Kita jangan guna perkataan-perkataan yang cynical, yang boleh mencalar hati orang lain, yang boleh menggores perasaan orang lain, ya. Perkataan-perkataan cynical, sindian-sindian yang boleh mencalar, ya. Ya, seseorang itu boleh menegakkan hujah sesuatu perkara, ya, dengan penyampaian yang baik, dengan dialog yang baik, tapi bukan dengan perkataan-perkataan yang kesat. Hari ini apa yang menimpa adalah kita sedih melihat bagaimana anak-anak muda mereka menggunakan lidah mereka setiap hari mencarut. Ada yang F word, ada yang P word, ada yang B word, ada yang L word, ada yang macam-macam words, swearing words, mencarut. Ini kerana apa? Freedom of speech. Ini lidah saya, dia kata. Ketahuilah, lidah ini bukan milik kita, ini milik Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita sedang memegang amanah. Lidah ini kita sedang memegang amanah. Maka kita jangan kotorkan lidah kita dengan mencarut. Kita jangan, seseorang yang mencarut, ya, menggunakan perkataan-perkataan yang buruk, ya, dengan niat yang buruk untuk nak beri pada orang lain, ataupun niat joking, walaupun joking, tapi dia guna perkataan yang buruk, ya, perkataan-perkataan yang mencarut dan sebagainya, ianya menghitamkan hati, menggelapkan hati, dia keraskan jiwa dia, ya. Seseorang yang tanpa sedar, apabila dia suka guna perkataan mencarut, kan? Sama ada, kadang-kadang dia dah menjadi perhiasan perkataan dia, ayat dia. Kadang-kadang dia kalau dia tak marah orang pun, dia tetap nak guna F word, nak guna B word, nak guna M word, macam-macam. Dia dah macam, kalau tak ada benda tu macam tak cool lah. Tak cool.
Hari ni orang muda apa, dia nak guna swearing word supaya dia punya percakapan tu nampak cool. Sebab apa, dia tengok dekat filem, dia tengok kat movie barat, mereka semua cakap macam tu. So saya pun nak cakap macam tu juga, bro. Perkataan bro tak ada masalah, babe. Tapi masalah swearing word yang lain, benda itu semua ianya efek hati kita, dia impact hati kita, dia bagi impak pada rohani kita. Kenapa kita stres yang kadang terlalu stres, tiba-tiba kadang anxiety yang terlalu anxiety, kenapa kita kadang tertekan yang terlalu tertekan, kenapa kita ada antara faktornya mengatakan because you don't mind your language. Perkataan-perkataan itu matters. Buktinya Allah appoint 2 malaikat untuk tulis segala-galanya. Dan kamu akan menghadap semua yang kamu tuturkan, apa yang kamu cakap, apa yang kamu share, kamu post. Semua kita akan saksikan di hari akhirat. It shows that the word matters. Whatever uttered by our tongue, it matters. Yeah, it matters to our mind. It matters to our soul. It matters to our spiritual, to our emotional. Yeah. Anxiety, stress, tension, it is a norm of the time. It is norm of the time. Kenapa? Kadang-kadang manusia terlepas pandang. Percakapan-percakapannya yang buruk, dia menggelapkan hati. Hati yang semakin gelap, ini yang menyebabkan seseorang tertekan. Ya, betul, kita manusia memang secara lumrah semula jadi stres manusia. Tetapi seorang akan dapat ekstra stres apabila dia tak dapat jaga lidah dia. Ya. Maka mulai daripada hari ini, kita pun dah nak masuk bulan Ramadan. Mari kita berazam, kalau saya masih ada perkataan-perkataan mencarut. Kadang-kadang ada orang dah terbiasa daripada kecil, sekolah rendah mencarut. Maka, no matter. Hari ini, hari kita nak cuba berubah. Saya dah tak nak ucap apa-apa lagi perkataan mencarut. Saya bercakap dengan kawan saya, even jokingly, even kiddingly, saya tidak akan guna. Sebab apa? Even jokingly, even kiddingly, kita guna perkataan swearing word, by hook and by crook, dia tetap efek hati kita. By hook or by any crook, dia tetap. Kita jangan kata, I'm just joking lah, no, I'm just kidding. Bukannya, I don't mean it. No. Perkataan buruk, kesat, even you don't mean it, even you are just joking, it affects, it matters. Ya. Dan inilah pemikiran seperti freedom of speech, seperti human right, seperti equality. Ini semua merosakkan adab dan juga akhlak. Equality saja, bila seorang faham daripada sudut pandang barat, dia meranapkan banyak adab dan juga akhlak kita. Equality, maksudnya saya dengan mak bapak saya sama, saya tak perlu beradab dengan dia. Maka kita kena berjaga-jaga. Ya, equality ada konsep ni dalam Islam. Tetapi ini diletakkan pada adab ni. Apa yang dimasukkan dengan adab dalam Islam? Semua perkara ni semua kena letakkan di atas neraca adab. Equality, human right, freedom of speech. Semua kena letak di atas neraca adab. Apa itu adab? Meletakkan setiap sesuatu pada tempatnya. Bayangkan kalau kita pergi university dan kita parking kereta kita kat tempat naib chancellor ataupun ketua dekan, itu reserve parking yang khusus untuk ketua dekan. Kita parking kita punya motor dekat situ, padahal itu tempat parking kereta dia. Maka kita parking kita punya kereta ataupun motor di situ, tiba-tiba dia datang, kenapa awak parking di tempat saya? Dia kata, equal, Prof, everyone is equal before Allah Subhanahu Wa Taala. In front of Allah, we are from tin, we are from sand, and we are from the progeny of Adam. So we are same, me, you, same, equal. Contohlah. Maka equality, apabila tersalah faham takapan pemikirannya, dia akan ranapkan. Ini sama. Mak bapak saya sama, guru saya sama macam saya juga, daripada tanah juga, daripada anak Adam. Apa lebihnya? Ni ulama ke ustaz-ustaz ni semua pun ahli ilmu ke apa, semua sama je. Tak payah nak hormat. Ini akan meruntuhkan adab dan juga akhlak. Ya?
Jadi kita kena berhati-hati dengan pemikiran equality. Saya nampak equality mainkan peranan yang besar dalam meranapkan akhlak anak-anak muda pada zaman sekarang. Ya, ini berlaku di barat. Ya, mereka boleh saman mak bapak mereka saman guru-guru mereka macam-macam kan. Hanya kerana mereka ditegur ataupun mereka diberikan didikan dan sebagainya, mereka berani saman. Jeling pun mereka nak saman. Guru jeling boleh saman. Sebab dia kata dia traumatizekan saya. Subhanallah. Bila semua dia dah anggap equal, kan, sampai orang Islam bila dia dapat pemikiran ni, Rasulullah pun equal juga. Para sahabat pun equal. Jadi kalau dia nak cakap apa-apa tentang Rasulullah, nak cakap berkenaan dengan sahabat ke ataupun wali-wali Allah, orang-orang saleh, ulama mutabar, dia kata this is freedom of speech. This is free world, man. Dia kata. Subhanallah. Ini semua kita kena berhati-hati, kita kena berwaspada, ya. Dan akhlak yang berkaitan dengan lidah, hari ini kita berazam, kita tidak ingin lagi mencarut, kita tidak ingin lagi sumpah seranah orang, kita tidak ingin lagi maki hamun orang. Kita berazam pada hari ini, no more swearing word, no more vulgar word, no more sarcastic word. Dan kita cuba jaga perkataan, jangan laser yang menghentam orang, yang menyebabkan membunuh karakteristik, dipanggil sebagai character assassination. Kita mengucapkan, kita jaga maruah orang lain. Kita tak suka orang mencela maruah kita jaga air muka orang lain. Ini sebuah cabaran kita sebagai anak-anak muda, akhlak kita. Kalau kita dapat jaga lidah kita, kalau kita tak ada perkataan yang baik, maka Rasul kata senyap itu selamat untuk kamu, sejahtera untuk kamu, hati kamu sejahtera. Sebab orang yang berjaya menghadap Allah SWT di hari akhirat adalah orang yang hatinya sejahtera, qalbun salim. Dan saya ingin akhiri dengan sebuah kisah pendek. Rasulullah SAW pernah suatu ketika didatangi oleh Yahudi yang menarik Rasulullah dan merentap pakaiannya. Dan ketika itu Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu menghunuskan pedangnya begini, "Ya Rasulullah, biar aku bereskan orang ni." Rasul kata, "Turunkan pedang kamu, wahai Umar. Kami tidak perlukan yang seperti itu. Tapi dia telah bertindak kasar dengan kamu." Ya, seorang yang bertindak kasar dengan aku, tidak semestinya aku respon kasar juga kepadanya. Wahai Umar, kami memerlukan suatu offer yang lebih baik daripada hunusan pedang seperti ini. Akhirnya Sayyidina Umar telah didenda oleh Rasulullah SAW kerana hunusan pedang tadi. Rasul kata boleh timbulkan trauma kepada lelaki ini, Yahudi. Walaupun Yahudi itu datang dengan begitu kurang ajar pada Rasulullah SAW, tapi Rasulullah tetap ajarkan adab kepada Sayyidina Umar. Maksudnya sesuatu yang boleh menakutkan hati manusia, kamu jangan buat. Ya. Baik, anak-anak muda yang dirahmati Allah SWT, Sayyidina Umar didenda dengan ribuan dirham pada ketika itu dalam kitab Sirah Tabrani. Ini menunjukkan bahawa apabila kita membuat sesuatu yang memeranjatkan orang, yang hari ini anak-anak muda kita panggil sebagai prank, this is very bad. This is very bad attitude. Ini suatu akhlak yang buruk. Yang kalau pada zaman Rasulullah pasti akan denda siapa yang buat prank yang mengejutkan orang, memeranjatkan orang. Kerana Islam, maksud al-Islam adalah memberi kesejahteraan, yang memberi salam, memberi kesejahteraan, memberi kedamaian. Baik itu kedamaian mental dia, kedamaian emosional dia, kedamaian spiritual dia. Kita tak ganggu. Kita jaga lidah kita, kita jaga anggota badan kita tidak menjadi angkara kepada mudarat kepada orang lain. Ya, kata Rasulullah SAW. Ya. Jadi prank ni nampak macam kita nak joking, kita nak kidding, kita nak happy, kita nak having fun dan sebagainya. No. Kalau dia hanya memeranjatkan manusia, boleh terperanjat. Kadang jantung ni kalau tak kuat, dia boleh terus runtuh dan rebah, boleh meninggal. Ya, sebab tu daripada awal lagi Rasulullah dah saddul bab, dah tutup pintu tersebut. Ya. Sayyidina Umar yang padahal dia nak datang nak bela Rasulullah SAW terhadap lelaki yang kurang ajar ini, tapi Rasulullah tetap mengajarkan adab, bahkan kena denda pula.
Hari ini kita kena jauhkan prank yang menyebabkan manusia boleh terkejut, terperanjat. Dan ini ada beberapa akhlak yang saya sempat kongsikan dalam perkongsian yang ringkas pada hari ini. InsyaAllah saya serahkan kepada MC jika ada soalan yang diajukan. Wallahualam. Terima kasih ucapkan kepada Fadil Ustaz Iqbal. Saya rasa sangat kurang minit. Kalau mau masa 2 jam, sangat menyentuh perasaan dan menyentuh hati lah, insyaAllah. Jadi di sini Ustaz ada 2 soalan, tapi kita akan dahulukan yang dalam chat box ni, yaitu daripada Saudara Muhammad Yusri. Boleh tak kongsikan doa-doa yang masyhur daripada Rasulullah SAW berkenaan akhlak agar Allah mengurniakan kepada kami kecantikan akhlak dan kemuliaan adab? Baca yang kedua lah kan Ustaz? Ya. Okay, soalan yang kedua. Saya jawab dulu soalan pertama. Alright. Okay. Jawab dulu soalan pertama. Antara riwayat yang maksur, suatu adab cermin, adab memandang cermin, suatu doa yang indah yang Rasulullah SAW ajarkan, iaitu Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Sekali lagi, Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, seperti mana engkau telah memperelokkan rupa parasku, perindahkanlah pula akhlakku. Itu yang pertama. Yang kedua juga sebuah doa yang maksur Rasulullah SAW, Allahumma aslih li sya'ni kullah wala takilni ila nafsi tarfata ain. Sekali lagi, Allahumma aslih li sya'ni kullah. Ya Allah, perbaikilah aku dalam setiap aspek pada diri. Akhlak, adab, minda. Ya Allah, perbaiki semua sekali, ya Allah. Ya, Allahumma aslih li sya'ni kullah. Setiap urusan, setiap aspek diri kita, setiap sisi. Wala takilni, ya Allah, jangan serahkan kepada aku walaupun sebentar kepada diriku sendiri. Jadi jangan jadikan aku orang yang hilang tawakal kepadamu dengan hanya bersandar kepada kepandaian dan usahaku. Wallahu a'lam. Allah. Jadi Ustaz, soalan yang kedua daripada ada yang mau chat box di sini, yaitu soalannya, sekiranya bertembung antara ilmu dan akhlak, yang mana dahulu? Kerana pada hari ini kita melihat tidak terlepas juga para asatiza, para ustaz pun memaki hamun dan mencarut. Itu satunya soalan. Di mana yang kita dahulukan? Baik. Sebenarnya ilmu akhlak ini, ilmu akhlak biasanya dipelajari dalam sebuah ilmu yang bernama ilmu tasawuf. Ya. Ilmu tasawuf ni ilmu yang membicarakan adab dan juga akhlak. Akhlak zahir dan akhlak batin. Dan apabila seseorang itu mengenepikan ilmu tasawuf dan meminggirkan mendapat didikan apa yang terdapat untuk menghidupkan hakikat-hakikat akhlak dan adab yang terdapat dalam pembincangan tasawuf, maka dia akan deprive daripada adab dan akhlak tersebut. Ataupun dia sudah belajar ilmu tasawuf tetapi dia tidak menghayati apa yang terkandung dalam ilmu tasawuf. Dia sendiri tidak mengambil cakna, tidak mengambil peduli untuk betul-betul dapat didikan daripada guru. Sebab ilmu tasawuf ni bukan sekadar kita belajar secara teks dan konteks, tapi ini adalah bagaimana didikan guru. Kita dapat didikan guru yang dapat membentuk adab. Bila kita dapat guru yang jenis tidak maki hamun orang lain, maka ianya akan melimpah pada kita. Dan kita akan dapat unleash, dapat hidupkan, subhanallah. Dia pun tak nak maki hamun orang lain. Dan itu adalah kalau seorang dah belajar ilmu tasawuf, sejauh mana dia menghayati ilmu tasawuf. Kadang-kadang asatizah, ya, walau macam mana pun mereka, kita tetap bersangka baik dengan mereka, tapi kadang-kadang mereka dalam proses nak kematangan, proses kematangan tersebut, kadang mereka tersungkur, mereka terlupa, mereka teralpa, ataupun mereka masih belum dapat mengamalkan ilmu yang betul-betul dapat beramal dengan ilmu yang dimiliki. Kita harapkan kebaikan, Allah Ta'ala bagi taufik hidayah supaya mereka juga tidak maki hamun orang lain dengan lidah mereka dalam majlis pengajian mereka. Walhasil, harta baik tetap ada, tetapi doa yang baik juga tetap ada. Tapi dalam masa yang sama, kalau ada kebaikan yang kita boleh ambil daripada dia, kita ambil kebaikan daripada dia.
Adapun adab dan akhlak dia yang buruk itu kita ketepikan. Tetapi untuk pembimbing kita yang sebenar, yang ini betul-betul yang mempunyai adab dan akhlak yang baik, yang memang kita dapat absorb kekuatan tersebut, lalu dapat dihidupkan, dapat hidupkan akhlak yang dah memang sedia terpendam pada diri kita. Hari ni ada orang kata susahlah nak sabar orang kutuk saya ni, orang tomah saya tak buat apa. Dan sabar ni dia tak boleh kata dia tak mampu. Sebab tu Allah dah kata la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak memikulkan sesuatu yang luar bebanan, kerana Allah dah siapkan semuanya by default pada diri kita. Cuma sejauh mana yang kita nak unleash sabar tersebut. Bila kita baca Rasulullah boleh bersabar, tengok macam tadi lelaki Yahudi, Rasulullah bersabar dengan gangguan tersebut. Malah orang yang membela dengan cara yang tak betul, dengan cara yang salah adabnya, Rasulullah didik Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada Ustaz atas jawapan tadi. Cuma Ustaz, saya kira Ustaz ada ada slot pula lepas ni kan, program lain. Jadi ada soalan sebenarnya sini. Mungkin insya-Allah boleh Ustaz jawab ataupun akan datang insya-Allah. Ada berapa soalan? Ada 2 soalan lagi. Boleh saya cuba jawab secara ringkas. Yang pertama berkenaan dengan cara menegur para ilmuwan yang mungkin tidak beradab. Apakah cara untuk menegur? Dan yang kedua, bagaimana kita nak jaga adab kepada guru kita yang non-Muslim, dan pada masa yang sama kita ajak dia untuk Islam tanpa menggubris hatinya atau seumpamanya. Baik. Untuk soalan yang pertama, kebiasaannya pada zaman dahulu, mana-mana teguran yang nak disampaikan kepada ulama, mereka akan menulis warakah. Mereka akan tulis warakah untuk highlightkan apakah perkara-perkara yang pada zahirnya nampak sesuatu yang tak kena, yang menyilap, dan teguran diberikan dengan cara yang terbaik, tanpa menggunakan kata-kata yang kasar, keras, tapi dengan penuh dignity, dengan penuh kehormatan. Biasanya kita boleh tulis. Zaman sekarang kalau kita ada nombor telefon dia, kita mungkin boleh contact dia, ataupun kita mungkin ajak, kalau kita boleh ajak dia makan, kita makan sama, mungkin kita boleh buat tanya dia mengeluarkan perkataan tersebut. Jadi saya kurang faham, bukankah agama kita melarang, dan mungkin dapat penjelasan daripada dia. Daripada situ mungkin secara tak langsung dia yang menegur. Macam Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husin, cucu Rasulullah, dia melihat ada seorang lelaki dewasa ambil wuduk salah. Jadi dia kata, Pak Cik, boleh tak tengokkan kami ambil wuduk mana yang paling betul, saya dengan adik saya Hasan dan Husin. Sayyidina Hasan dan Husin walaupun orang yang muda belia, tapi dia telah menggunakan cara hikmah yang betul, cara hikmah untuk nak tegur Pak Cik tadi. Pak Cik tengok, inilah cara yang betul berwuduk. Jadi asalnya tadi Hasan dan Husin dia tahu Pak Cik tu salah, cuma dia buatkan satu cara, satu metodologi ataupun satu approach. Ini kita kena belajar macam mana nak approach dengan cara yang terbaik, walaupun ianya secara tak langsung. Soalan yang kedua, guru kita yang non-Muslim tetap guru kita. Jadi equality pun tak terpakai walaupun pada non-Muslim guru kita. Mereka guru tetap guru. Sayyidina Ali kata, kalau guru aku itu ajar satu perkara pun, walaupun dia non-Muslim, ataupun walaupun dia ajar aku naik kuda saja, walaupun dia non-Muslim, dan aku berhutang untuk menghormati dia seluruh hidup. Dan kalau dia menyuruh aku untuk nak menjadi seperti hamba, dia nak suruh buat apa, aku sanggup lakukan. Jadi guru kita walaupun non-Muslim, kita tetap menghormati dia, dan kita melayan dia dengan layanan yang baik. Macam mana kita hormat guru orang Islam, begitu juga guru daripada non-Muslim, dan tunjukkan akhlak yang baik kepada dia. Hari ini dakwah kita kepada non-Muslim adalah lebih kepada akhlak yang mulia. Tapi kalau kita mampu untuk kongsikan artikel yang baik pada dia, ataupun kita ada pamphlet What is Islam, ataupun ada pamphlet yang membincangkan perkara-perkara yang fundamental tentang Islam yang kita boleh kongsikan, silakan.
Ada di antara kita yang pandai berbicara dengan bicara hikmah untuk buat dialog. Bila ajak ni biasa kita buat dalam bentuk dialog. Jadi kita jadi dialog ni kita tak hentam agama dia. Kita tak hentam agama dia. Kita cuma akan bawa dia sisi keindahan Islam. Kalau kita boleh berbicara dengan cara itu, alhamdulillah. Kalau tidak, ulama mengatakan zaman sekarang ni yang non-Muslim, dakwah kita kepada mereka cabaran, bahkan cabaran kita bagaimana kita berakhlak, tunjukkan akhlak yang mulia kepada mereka. Saya rasa sampai di situ, wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih atas perkongsian Al-Fadil Ustaz. Sekali lagi yang sangat mencerahkan dan menyentuh hati dan kita semua. Walaupun saya rasa orang sahabat kata Ustaz gantung selama 1 jam ni, mungkin insyaAllah akan datang, mudah-mudahan ada kesempatan dan ruang sekali lagi bersama Al-Fadil Ustaz Iqbal dalam mempelajari ilmu dan sebagainya. Jadi sekadar itu saya mohon mungkin Ustaz boleh memimpin bacaan doa sebagai penutup, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ghfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Allahumma kama hasanta khalaqana fahassin khuluqana. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وهيئ لنا من أمرنا رشدا وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, selesai sudah slot kita bersama Al-Fadil Ustaz Iqbal pada pagi ini. Kita doakan semoga Al-Fadil Ustaz terus diberikan kekuatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Untuk memimpin umat dan memberikan ilmu kepada umat, insyaAllah. Terima kasih Ustaz, insyaAllah. Jumpa lagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.